Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung Tafsir Nurul Ihsan muka surat 111. Jadi pagi ini kita sambung kisah Maryam, ibu bagi Sayyidina Isa alaihi salam, yang mana Allah Ta'ala ceritakan pada ayat 33 sehingga ayat 37 daripada surah Ali Imran. Baik, kata mufassir rahimahullahu ta'ala, kisah beranak Maryam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idh qalat imra'atu Imran, ketika berkata oleh isteri Imran. Isteri Imran ni namanya Hannah. Nama bagi isteri Imran. Tak kala berumur ia, yang ni sudah tua, dan ingin akan anak, maka doa ia akan Allah Ta'ala, dan berasa ia dengan bunting. Yang ni selepas dia berdoa kepada Allah dalam satu tempoh masa, maka dia pun mengandung. Ini asal mula-mula cerita. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika berkata isteri Imran, yang ni sebut olehmu wahai Muhammad, sewaktu berkata isteri bagi Imran. Imran di sini merupakan ayah kepada Siti Maryam, ya, ayah kepada Siti Maryam. Imran ni isteri bagi Imran. Imran ada dua sebut dalam ayat ni, ayat yang sebelumnya, innallaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran 'alal alamin. Dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih akan Nabi Adam, Nabi Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Maksud keluarga Imran di sini iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Imran pada kata Ala Imran merupakan ayah kepada Nabi Musa alaihi salam. Ingat, dua Imran yang berbeza. Ayah pada Nabi Musa alaihi salam. Kepada ayat imra'atu Imran, isteri Imran. Imran di sini merupakan ayah kepada Siti Maryam, yang mana Maryam itu merupakan ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Jarak di antara keduanya 1800 tahun. Jarak di antara ayah Nabi Musa alaihi salam dan juga ayah kepada Maryam jauh 1800 tahun. Kerana Nabi Isa tu nabi terakhir daripada Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam nabi terakhir bagi Bani Israel, yang disebut dalam Quran lah. Mungkin lepas tu ada, tapi yang disebut dalam Quran Nabi dan Rasul terakhir bagi Bani Israel, ya. Jarak di antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi kita 500 tahun lebih, 572 tahun tak silap, ya. 500 tahun lebih jarak dia. Itu dengan Nabi Isa, dengan Nabi kita dengan Nabi Isa. Mana kita kira sinilah
tahun 2020, itulah 2020. Kita dengan Nabi Isa, lahirnya Nabi Isa AS mengikut perkiraan kalender lah. Baik. Jadi jarak yang jauh nah antara dua Imran ni. Zaman Nabi Musa lama dah. Nabi Musa lama. Umur Nabi Ibrahim lebih lama lagi daripada Nabi Musa AS. Kerana Nabi Musa semua datang daripada Nabi Ishaq ni, daripada Nabi Ibrahim AS. Baik. Jadi pada ketika itu Allah Ta'ala turunkan ayat ni kepada Nabi kita ketika Allah Ta'ala cerita terus kepada Nabi kita ketika isteri kepada Imran. Isteri Imran ni ibu kepada Maryam lah, yang akan lahir. Nama dia Hannah, ya. Nama Hannah tu. Kan ada orang buat nama Hannah kan. Baik. Waktu dia minta kepada Allah, dia berdoa lah. Kan? Dia berdoa kepada Allah tu. Waktu tu dia sudah umurnya tua dah. Ya, umur dia tua. Dan seorang perempuan tua yang tidak pernah melahirkan anak. Ya, tak pernah melahirkan anak. Nama dia Hannah binti Faqud. Dia ada lagi seorang saudara perempuannya yang merupakan isteri kepada Nabi Zakaria alaihissalam sezaman masa dia. Nanti cerita Nabi Zakaria ada kemudian. Ya. Baik. Apa kata dalam doa dia? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Hai Tuhanku, bahawa aku bernazar bagi engkau yang dalam perut aku daripada anak itu merdeka daripada segala pekerjaan dunia, hanya semata-mata bagi khidmat Baitul Maqdis sahaja. Baik, waktu dia teringin anak, ya, dan dia berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan dia anak, seorang anak, dan Allah Ta'ala mustajabkan doa dia, lalu dia pun mengandung. Ketika dia mengandung, dia berdoa ni. Ketika mengandung, dia berdoa yang ni. Sebab tu petua lah, mengikut ayat inilah, bila kita mengandung tu, kita berdoa untuk anak kita dalam kandungan tu, jadikan anak yang soleh. Apa-apa doa yang baik lah. Kan? Kalau kita doa jadi anak kita ni penyanyi lah dia. Dan jangan doa tak apa elok lah. Doa bagi jadi anak yang soleh. Doa nak jadi ulama kan, misalnya jadi pejuang ke dan sebagainya. Jadi orang yang berbakti kepada agama. Tengok isteri Imran ini, dia berdoa kepada Allah dan dia bernazar. Ya, dia bernazar. Nazar ni makna benda yang wajib atas diri dia lah. Dia bernazar tu. Dia kata, aku bernazar kepada engkau wahai Allah, anak yang di dalam perut aku ini menjadi muharrara. Aku berdoa kepada engkau, yang ni aku bernazar kepada engkau ya Allah Tuhanku, aku nak jadikan anak di dalam perut ini ni muharrara. Muharrar ni maknanya merdeka, bebas, ya. Maksud dia apa? Dia nak jadikan anak dalam perut ini, minta supaya dia dah bernazar kepada Allah supaya anak dalam perut ini merdeka daripada segala urusan dunia. Maknanya dia tak sibuk dengan urusan dunia, anak aku ni. Dia tak ligan dunia. Dia nak jadikan anak dia ni bebas, tak terbelenggu dengan urusan dunia. Hanya dia nak jadikan anak dia ni sebagai orang yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Ya, berkhidmat kepada Baitul Maqdis, pada masjid Baitul Maqdis ni. Baik, lalu firman Allah, fataqabbala minni. Baru firman Allah menghikayatkan kata isteri Imran ni, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka terima olehmu daripada aku wahai Allah,
kerana bahawa engkaulah Tuhan yang amat mendengar lagi amat mengetahui dengan segala niat hamba. Ini ucapan doa isteri Imran kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah taala terimalah doa dan nazarnya ni, kerana dialah yang amat mendengar lagi mengetahui segala keinginan dan niat hamba-hambanya. Baik. Kata mufassir rahimahullah, dia kata dan mati Imran dan ia hamil. Ayah suami kepada Hannah ini, nama dia Imran tadi, meninggal dunia waktu dia mengandung. Dia pun mengandunglah anak, suami dia meninggal dunia. Baik. Kemudian firman Allah Taala, Allah Taala cerita balik, falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha untha, maka tak kala beranak ia akan dia berkatalah ia Hannah itu, hai Tuhanku, bahawasanya aku beranakkan akan dia perempuan. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi kita ketika tak kala Hannah ini melahirkan anak, dia tengoklah anak dia. Qala rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan anak ini anak perempuan. Lahir anak perempuan ya Allah. Jadi dia berkata dalam keadaan sedih, ketika dia lahir anak, kemudian dia tengok anak yang lahir itu anak perempuan, dia berkata, dia mengadu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bersedih, sesungguhnya ya Allah, aku telah melahirkan anak perempuan ya Allah, sedangkan dia tadi dah bernazar, kan? Dia bernazar anak yang lahir ni nak jadi orang, sebagai seorang yang hidup dia berkhidmat kepada Masjid Baitul Maqdis, tak ada buat kerja apa dah, dan dia nak jadikan anak dia ni hanya mengisi ruang kosong dalam kehidupan dunia ni untuk beribadah kepada Allah dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Itu asal dia, yang dia bernazar kepada Allah. Tiba-tiba lahir perempuan, maka dalam keadaan sedih dia melihat, pasal apa? Dan adalah, kata mufassir, dan adalah harap ia, isteri Imran ini, ghulam laki-laki, budak laki-laki, anak laki-laki lah, kerana tiada boleh jadi pegawai masjid itu melainkan laki-laki. Nak jadi pegawai masjid, orang yang menguruskan Masjid Baitul Maqdis tu laki-laki, pada zaman tu, dia nak uruskan, dialah akan urus semua, jaga masjid tu, laki-laki lah. Kerana perempuan ni payah, dia ada datang haid, aurat dia, banyak yang menghalang daripada dia nak menguruskan sepenuh kehidupan dia tu untuk masjid, jadi susah. Baik, firman Allah Ta'ala, wallahu a'lamu bima wada'at, dan bermula Allah Ta'ala itu terlebih mengetahui dengan barang yang telah beranak ia. Baik, ini perkataan apa ni? Yalah, ini firman Allah, sungguhnya Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang ia lahirkan tu, anak yang lahir tu, apa hikmahnya Allah Ta'ala tahu. Baik, ulama menjelaskan tentang ayat wallahu a'lamu bima wada'at, adakah ini perkataan isteri Imran ataupun firman Allah sendiri? Kalau firman Allah, dia merakamkan perkataan isteri Imran, itu ada perbezaan di kalangan ulama tafsir. Kalau dibaca wallahu a'lamu bima wada'at, dimatikan ta,
maka ini kembali kepada firman Allah Ta'ala sendiri, bukan Allah Ta'ala hikayatkan daripada perkataan isteri Imran, ya. Yang kata isteri Imran tu, yang Allah Ta'ala cerita balik kepada Nabi kita, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Itu perkataan yang diucapkan oleh isteri Imran, yang dinukilkan oleh Allah Ta'ala ke dalam Quran, ya. Baik. Kemudian ayat wallahu a'lamu bima wada'at, kalau dibaca dengan ta yang mati, maka ini merupakan firman Allah, bukan Allah Ta'ala hikayatkan daripada kata isteri dia. Ada qiraat yang baca wallahu a'lamu bima wada'at, wallahu a'lamu bima wada'tu. Kalau kita tak waqaf kan, wallahu a'lamu bima wada'tu. Kalau qiraat yang baca begitu, kalau waqaf lebih kurang sama aja. Qiraat yang baca begitu, maka Allah Ta'ala hikayatkan perkataan ataupun ucapan isteri Imran. Yang ni Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan anak yang aku lahirkan. Beza nah. Kalau qiraat yang kita baca, bacaan yang kita baca sekarang ni, wallahu a'lamu bima wada'at, Allah lebih mengetahui dengan anak yang ia lahirkan. Beza nah. Baik. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tiadalah laki-laki seperti perempuan, ya. Mana laki-laki tak sama dengan perempuan, kata Allah. Pasal apa? Kerana tiada patut bagi khidmat Baitul Maqdis. Yani kerana perempuan itu tidak sesuai untuk berkhidmat sepenuh masa bagi Baitul Maqdis. Kenapa? Sebab dhaifnya. Besar Baitul Maqdis ni, bukannya besar surau ni dah, ataupun madrasah ni ekar-ekar besar ni. Jadi orang perempuan lemah lah kalau dia seorang nak buat semua tu, ya. Dari segi tenaga fizikal dia dan aurat dia. Sebab yang pertama, sebab dhaifnya perempuan itu dengan lelaki fizikal dia lebih kuat daripada perempuan. Dan aurat dia, aurat dia pun sama jugalah. Zaman dulu dengan zaman kita, aurat tak ada beza ni, aurat ni. Syariat pada zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia aurat dia pun sama dengan aurat syariat umat dahulu. Dia termasuk juga semua lah, kepala kena tutup dan sebagainya. Jadi aurat dia berat berbanding dengan lelaki. Dan barang yang berlaku dengan dia daripada haid dan lainnya. Jadi perempuan ni dia datang haid bulan, bila datang haid dia tak boleh masuk masjid nak khidmat, tak boleh. Kemudian pula kalau dia melahirkan anak, susah, dia nak kena jaga anak kan. Jadi pergerakan dia dan tugas dia akan jadi terhad, tak boleh sepenuh masa. Sedangkan ibu dia bernazar, dia ni kerja dia sepenuh masa, dia tak ada buat kerja lain dah, ya. Sepenuh masa kehidupan dia untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Tak ada nak pergi kerja untuk cari makan, dia tak ada, untuk itu saja. Baik nah. Kemudian kata mufassir rahimahullah, dan muhtamal daripada kalam Allah Ta'ala. Apa dia ni? Dan muhtamal, dan ada kemungkinan, muhtamal ni makna ada kemungkinan ayat laisa dzakaru kal unsa ini daripada kalam Allah. Pasal di sini berlaku ni lah kemungkinan. Adakah ayat, kata ulama tafsir membahaskan, kerana melihat kepada ayat yang sebelumnya, adakah ayat walaysa dzakaru kal unsa ini firman Allah Ta'ala sendiri, ataupun Allah Ta'ala hikayatkan daripada perkataan ibu bagi
Siti Maryam ataupun isteri bagi Imran tu yang bernama Hannah, ya. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, itu Allah Taala hikayatkan, Allah Taala cerita balik, ya, kepada Nabi kita apa yang diucapkan oleh isteri Imran ini. Okey, ya. Jadi adakah ayat ini pun sama juga? Dia kata ada ihtimal, ada kemungkinan ini daripada kalam Allah, dan ada juga kemungkinan daripada kalam isteri Imran yang dihikayatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam Quran. Baik. Jadi harus dua lah. Kalau kita melihat ayat yang di atas, wallahu a'lamu bima wada'at, kan? Kalau ayat hak di atas tu, wallahu a'lamu bima wada'at, qiraat kita hak baca matita tu, maka ayat walaysa dzakaru kal unsa tu firman Allah Taala sendiri. Tetapi kalau ayat tersebut wallahu a'lamu bima wada'tu, ya, pada satu qiraat baca begitu, maka ada kemungkinan ayat walaysa dzakaru kal unsa itu juga perkataan isteri Imran yang Allah Ta'ala hikayatkan dalam Quran ni. Tu dia kata muhtamal daripada kalam Allah, ya. Tapi kalau mengikut bacaan dalam kitab ini, qiraat dalam kitab ini, maka laisa zakaru kal unsa itu merupakan kalam Allah Ta'ala, dia bergantung pada ayat yang di atas. Baik, tak ada apalah, itu perbahasan ulama tafsir saja. Ulama tafsir, adakah laisa zakaru kal unsa ni perkataan Allah Taala sendiri ataupun Allah Taala hikayat daripada isteri Imran. Baik, jadi makna kalau ikut kepada laisa zakaru kal unsa tu merupakan kalam Allah Taala sendiri, jadi maknanya tiada laki-laki yang engkau tuntut itu seperti perempuan yang aku beri ini. Itu makna ayat. Jadi makna, yang ni makna ayat, tiadalah laki-laki, yang ni makna ayat. Jikalau kita mengatakan walaysa zakaru kal unsa itu daripada kalam Allah, bukan daripada perkataan isteri Imran, ya. Baik, jadi makna ayat apa dia? Tiada laki-laki yang kau tuntut itu, wahai isteri Imran, seperti perempuan yang aku beri ini. Jadi laki yang kau nak itu tak samalah dengan perempuan yang aku kurniakan ni. Kerana apa? Kerana ini perempuan. Nampak ni, ya. Ini Allah Ta'ala nak bagi tahu tu hikmah dia, kan? Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan apa yang dengan anak yang ia lahirkan tu. Allah Ta'ala lebih tahu, dia tak tahu. Dia sangka apa yang dia dapat itulah yang dia rancang, ya. Kalau dia dapat, dia nak buat begini. Tengok no, kita manusia, kita merancang, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi lain. Jangan kita mempertikaikan kerja dan keputusan Allah. Ini ayat nak ajak kita ni. Ayat ni nak ajak kita, tuan-tuan. Jangan kita fikir kadang-kadang kita minta tak dapat tu. Rupa-rupanya Allah Ta'ala bagi yang lain tu ada hikmah dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi benda yang kita rasa berat lah, ya. Tapi di sebaliknya Allah Ta'ala buat persediaan untuk yang lebih baik, kan? Ayat dulu yang kita baca dah, nah. Sebab tu kalau orang yang faham betul-betul maksud ayat ini, dia tidak ada rasa kesedihan atau berduka cita tentang apa yang Allah Ta'ala perlakukan atas diri dia dalam dunia ni. Hak dia rancang tak dapat. Sebab tu kita orang mukmin tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau orang yang tak beriman dengan Allah, bila dia uji, bila dia nak hak ni tak dapat yang lain, ataupun mungkin dia menerima suatu ujian dan musibah, dia akan kecewa, akhirnya membunuh diri. Itu orang tak ada beriman dengan Allah. Orang tak baca Quran, tak ambil tadabbur daripada Quran, ya. Baik. Sebab tu dalam ayat yang sebelumnya kita dah baca dah, dalam surah Baqarah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum.
ayat tu nah. Kadang-kadang kita nak ataupun ingin pada suatu benda, tetapi itu tidak baik bagi kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tidak baik bagi kita. Kadang-kadang benda yang kita tidak setuju dan kita benci itu baik bagi kita. Ayat yang sebelum saya tak ingat, ayat dalam surah Baqarah tu. Baik. Rupa-rupanya apabila Allah Ta'ala kurniakan kepada isteri Imran ni anak perempuan, yang asal dia inginkan anak lelaki supaya berkhidmat pada Baitul Maqdis. Jadi dia kata, kerana apa? Kerana ini perempuan wali, dia kata. Perempuan ni wali, yang nak lahir ni wali Allah, wali, dan ibu Nabi yang zahir pada tangannya, dan ibu Nabi yang ibu Nabi. Perempuan ini, perempuan yang kamu lahir ini bukan sebarangan orang, wali Allah, dan ibu bagi seorang Nabi yang akan lahir nanti. Dia tak tahu, rupanya Allah cadang dah, Maryam ni akan menjadi ibu pada seorang Nabi yang hebat, Nabi Isa AS. Bukan kita hebat pada bangsa Bani Israel saja, hebat kepada kita juga, umat Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana Nabi Isa AS ini dia menjadi Nabi kepada umat dia dan menjadi umat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu Nabi yang istimewa, Nabi Isa AS, duduk hidup lah ni di langit, yang akan turun di akhir zaman, yang akan mengukuhkan syariat Islam, yang akan mengembalikan balik syariat Islam, dan yang akan memusnahkan segala salib yang menganggap dia sebagai Tuhan, yang akan membawa balik syariat Islam mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW di akhir zaman, yang akan membunuh Dajjal, dan akhirnya dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai salah seorang umat Nabi Muhammad, bukan seorang Nabi baru dah. Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad, bukan umat dia kerana Nabi Isa dia menjadi Nabi kepada kaum dia, Bani Israel. Bila dia turun pula pada umat Nabi Muhammad, dia akan jadi umat Nabi Muhammad. Dia akan bawa risalah Nabi kita SAW. Bukan ni orang Nasara pun percaya Nabi Isa ni dia akan muncul balik. Orang Nasara, kita Islam pun percaya Nabi Isa akan turun pada langit. Mereka pun percaya macam tu juga. Kepercayaan mereka, dia kata akan ni lah, kan? Jesus will come, mereka kata. Jesus namai pula, lepas ni akan menyelamatkan manusia, membawa kasih sayang. Itu kata-kata mereka lah, kan? Kita ada akidah kita, benda ni diceritakan di dalam bab akidah. Sebab tu orang Islam kita, dia tak tahu cerita ni, dia keliru. Benda tu dicerita dalam ilmu akidah, dalam perkara sam'iyah. Nabi Isa akan turun akhir zaman dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dialah yang akan membunuh Dajjal, dan dia akan dimakamkan bersebelahan dengan Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada kosong lagi satu tempat untuk dia di hujratul Nabi SAW di Madinah. Baik. Jadi dia kata apa? Kerana anak yang lahir ini perempuan, anak perempuan yang lahir ini wali, akan menjadi seorang wali Allah, dan juga ibu bagi seorang Nabi, yang mana yang zahir pada tangannya, tangan perempuan ini,
ibu pada Nabi Isa, dan juga pada tangan anaknya iaitu Nabi Isa alaihissalam beberapa karamah. Karamah ni kemuliaan. Karamah ni suatu perkara yang mencari adat, perkara luar biasa yang mencarikan adat yang terjadi pada wali Allah, kerana memuliakan dia, ya. Bagi perkara-perkara yang mencarikan adat terjadi pada wali Allah, ya. Seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, Imam Nawawi, ya, dia seorang wali Allah yang mana berlaku karamah. Dia mati umur muda, 40-an, tapi kitab yang dia karang, ulama hisab balik, kira balik pada zaman dulu ni kena tulis dengan tangan, ambil masa celup tulis, bukan pakai pen yang ada lah, ataupun ada komputer tekan laju kan, buat berlatih dalam sebulan, cekap tangan, tak tengok apa dah, tangan duduk macam tu kan, laju. Ni dah tulis dengan tangan tu, kering, celup pula, malam payah pula, malam nak kena pasang pelita. Umur dia meninggal dalam 40-an. Imam Nawawi, kitab yang dia karang, bila ulama hisab balik dengan kira masa dia menulis, ya, kitab yang berjilid-jilid yang cukup banyak, dikira balik dengan umur dia selepas dia mengaji dah, pada alim boleh karang kitab. Bukan kata start beranak dah dia karang kitab dah. Beranak tolak umur 15 tahun, lepas tu dia mengaji tinggal berapa tahun saja. Dengan cara dia karang kitab itu, ulama ta'ajub, hairan sungguh, ya. Kalau nak kira balik dengan jumlah kitab yang banyak itu, tak cukup umur dia untuk dihabiskan, melainkan dia tak pernah tidur, tak pernah makan, tak pernah apa, tu pun tak cukup. Kalau dihisap sepanjang umurnya, campur dengan waktu tidur dia, waktu rehat dia, waktu mengaji dia, waktu makan dia, baru boleh cukup. Itu mustahil. Mustahil seorang manusia tak tidur terus, tak makan, tak apa, kan, pada adatnya lah. Jadi sudah tentu kena tolak waktu dia tidur. Imam Nawawi bukan macam kita tidur 8 jam, 10 jam. Tidur Imam Nawawi beberapa jam saja, 2-3 jam saja, kan. Makan dia bukan macam makan kita nak makan sejam, masak apa semua, kan. Dia makan dia berapa minit dia, ya. Makan dia ringkas saja, roti dengan ada lauk sikit cukup lah. Kita ada berapa mata lauk, kan, nak makan lagi, lepas makan masuk jamban pula, buang masa, tidak. Dan dia tak, yes, masa dia tu kalau dikira terpaksa digunakan masa tidur dia, masa masa makan dia, masa mengaji dia pun tak cukup. Maka ulama hairan. Maka sebab itu dikatakan ini karamah yang Allah Ta'ala bagi pada Imam Nawawi. Allah Ta'ala lebarkan masa dia untuk dia. Untuk orang lain tu biasa saja, tapi dia dilebarkan masa sehingga dia boleh mengarang dalam masa, sepatutnya orang karang dalam masa sejam tu satu buah kitab, dia boleh karang 10 kitab, contoh dia. Gitu dah. Lebarkan masa sama, tetapi nisbah kepada dia tu, dia rasa macam masa dia terlalu banyak. Itu dia panggil barakatul zaman, ataupun berkat masa tu yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Itu karamah. Dia mengarang kitab malam, kan, tiba-tiba pelita dia tu terpadam, minyak habis, nak cari merata duduk tengah karang kitab ni. Maka hujung anak jari dia tu keluar cahaya, keluar cahaya lampu. Dia sambung tulis. Imam Nawawi, ya. Baik. Kerana karamah yang berlaku pada nanti dalam ayat ni dicerita beberapa kemuliaan, perkara yang mencarikan adat berlaku pada ibu Nabi Isa yang bernama Maryam nanti ni, ya. Dan juga mukjizat yang besar ini pada anak bagi perempuan tersebut, ya, yang lahir tu, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, mukjizat yang yang berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, kan, mukjizat yang besar-besar,
Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Wa yubrihul akmaha wal abrasa biiznillah, kan. Nabi dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang berjangkit sopak, ya, ada dengan izin Allah Ta'ala, yang pada zaman itu tak mampu doktor-doktor buat berubat, ya, penyakit-penyakit tersebut. Itu karamah yang mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat ni apa beza dengan karamah? Mukjizat perkara yang mencarikan adat yang dikurniakan kepada seorang nabi, pada seorang rasul, ya, yang tidak ada sesuatu perkara lain ataupun perkara mencari adat lain yang boleh mencabar mukjizat tersebut. Itu beza dia, ya. Mukjizat ni ialah satu perkara mencarikan adat yang membuktikan dakwaan benarnya rasul tu, yang tidak boleh dicabar mukjizat tersebut. Tak boleh dicabar. Maknanya kalau ada orang lain nak cabar sama dengan perkara yang mencarikan adat yang dibawa oleh Nabi itu, tak boleh, tak mampu. Seperti kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika mana Nabi Musa alaihi salam tu menyeru kepada Firaun supaya beriman, kan? Dia mendakwa kata dia seorang nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kaum dia dan juga kepada Firaun. Firaun suruh bukti, kan, dia tak apalah buat mai, ya. Firaun buat mai tukang sihirnya yang hebat. Tukang sihir dia akan melakukan sihir. Jadi dia nak bukti kata dia ni seorang nabi dan rasul yang benar daripada Allah, bukan sihir. Maka dibuat pertandingan. Ramai tukang sihir ramai. Kemudian bila tukang sihir dia melemparkan, setiap tukang sihir itu ada seutas tali dilemparkan. Tali itu orang ramai tengok, kan. Depan Firaun dipanggil semua ramai nak tengok siapa betul. Lempar jadi ulang. Bila lempar semua pekat jadi ulang. Nabi Musa, tongkat dia tu, tongkat yang dia bawa selalu tu, dia lempar tongkat tu. Dia lempar tongkat tu menjadi ulang. Ya. Jadi ulang betul. Yang tali tu yang dilempar oleh tukang sihir tu jadi ulang juga. Orang tengok semua jadi ulang. Yang tak jadi ulang, ya, tukang sihir dia nampak yang pi tu tali, bukan ulang. Tali pi, dia nampak tali. Orang ramai telah disihir mata dia. Orang ramai tu telah disihir mata dia, kan? Mata orang ramai ada menyaksikan itulah peristiwa tu. Jadi bukan sihir tangan tu dah, dia sihir mata, dia nampak tali tu memang ulang semua. Tapi tukang sihir yang mensihir tu dia tak boleh sihir mata dia. Tukang sihir tak boleh sihir mata dia sendiri, dia boleh menyihir orang lain. Dia tak boleh, dia nampak tali tu yang bergerak, tali tu yang pi, kan? Dan tukang sihir dia akan tahu orang lain tak boleh sihir dia, cuma sama-sama sihir. Bila Nabi Musa lempar, ya, Nabi Musa lempar dia punya tongkat jadi ulang yang cukup besar. Halin semua ulang kecil-kecil lah, dia pun main tali kecil lah ulang tu, kan? Dia buat main tongkat jadi ulang besar. Jadi ulang tu semua orang ramai tengok. Ulang tu makan setiap ulat-ulat kecil yang ada, yang dilempar oleh tukang sihir. Kemudian pasal apa tukang sihir beriman dengan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Musa? Pasal apa dia beriman? Pasal mereka melihat ulang betul. Kerana sihir tidak boleh disihir dengan sihir ni tak boleh menyihir orang lain. Sama-sama ilmu sihir dia tahu tak boleh sihir antara satu sama lain, kan? Siapa orang buat magic lah, kan? Magic
Kalau orang buat magic tu jadi penonton, dia tahu dia ni buat magic. Oh, aku tahu dia buat magic macam mana. Kan. Kawan buat magic depan pun ketak, dia tengok, oh kawan aku ke. Kan, tak apalah. Tapi orang lain tak tahu. Buat magic kan. Buat silap mata. Jadi orang silap mata dia tahu sama-sama silap mata tak mana dia punya penipuan dia ataupun dia menipu mata kita. Sama-sama ahli silap mata dia tahu ilmu dia kan. Macam mana dia tangan cepat boleh tutup, boleh sampai apa, nampak sagi daripada kertas jadi burung. Main mana burung tu kan. Dia tahu dah cara nak buat. Tapi tukang sihir ni dia tak nampak tongkat tu bi. Dia nampak ulang betul telan habis apa nama tali-tali tu. Maka mereka pun semua apa nama sujud menyembah pada Allah. Marah Firaun. Firaun marah. Pasal Firaun tahu apa nama yang ni benar yang ada pada ni. Dia takut apa nama kekuasaan dia. Dia tergugat dengan sebab dakwah Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga Nabi SAW. Dia kata mukjizat ni tidak boleh dicabar. Mukjizat Nabi kita SAW, mukjizat yang besar Al-Quran sampai hari ini. Ya, orang Arab tak boleh mencabar walaupun tak boleh buat satu ayat. Bukan kata satu surah, satu ayat pun dia tak boleh buat untuk mencabar keindahan Al-Quran tu. Tak boleh. Ya, satu ayat pun tak boleh. Lemah mereka, ya. Sehingga pujangga Arab, ya, sastrawan Arab sendiri di kalangan pembesar Quraisy, maka mengakui hebat Al-Quran ni. Hebat, ya, bukan daripada kalam manusia ni kata. Bukan sihir dah, sihir lain. Tapi dia tak mau beriman juga dah. Pasal apa? Pasal masyuk. Dia tak mau beriman lah. Tak pergi beriman leceh lah. Nak beriman dengan anak pelakan ni, pak penakan nak beriman dengan anak penakan leceh. Lepas tu anak penakan menjadi kepala pula, pak penakan duduk bawah tak syok lah. Dia tak? Itu saja punca dia. Antara sebab dia lah. Antara sebab dia itu ya. Dia tak mau beriman. Baik, itu beza lah. Begitu juga bila Nabi SAW tunjuk apa nama bulan kan terbelah, maka golongan pembesar Quraisy kata itu sihir. Ini sihir yang hebat ni. Bila Nabi kata, baik kalau kata kamu ni Muhammad betul-betul seorang Nabi, kamu belah bulan. Dia belah bulan terbelah, dia pun tak beriman juga. Dia kata ini sihir. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Kemudian beberapa hari lepas itu datang pedagang daripada luar masuk Mekah, bawa barang dagangan dia. Kemudian dia pun cerita, bila Roman ni dia pun cerita lah kan, dalam perjalanan tengah padang pasir, kata beberapa malam lepas kami nampak tu benda pelik, bulan terbelah. Terkejut puak kafir Quraisy, tapi tak beriman juga. Yang beriman. Bila sampai tu depa ni orang mereka, orang pembesar-pembesar Quraisy ni dengar cerita tu, depa mula tengok, kalau sihir tak mungkin Muhammad akan menyihir satu dunia. Biasanya sihir dia akan sihir mata kita saja, sihir orang di hadapan dia. Kita buat silap mata kan. Silap mata tu dia boleh buat silap mata depan dia ya. Orang belakang ni dia tak boleh buat. Orang belakang tahu dia buat macam mana. Tak mana dia sorok apa benda dia ni, dia keluar. Dia hanya buat silap mata depan kawan tu. Tapi zaman law silap mata lagi hebat, kiri belakang kiri kanan boleh buat. Macam mana dia buat tak tahu. Tapi pandai lah silap mata tu. Tapi dia tak boleh buat silap mata kepada orang lain, hanya pada penonton dia kan. Okey, tak apalah tu. Itu satu bukti kata mukjizat ini tak boleh dicabar, ya. Benda yang tak boleh dicabar oleh orang yang sezaman dengan dia. Itu beza dengan karamah. Dia sebagai bukti kebenaran seorang rasul, dan juga syafaat dan darajat yang tinggi. Kerana perempuan ni yang akan lahir akan menjadi wali dan ibu pada seorang nabi, ya, dan juga akan menjadi syafaat
seorang Nabi ni, Nabi Isa alaihissalam, dan darajat yang tinggi di sisi Allah. Dan juga anak yang lahir pada perempuan ini menjadi rasul kepada Bani Israel, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa inni sammaituha Maryamah, dan bahawa aku nama akan dia, akan ini anak perempuan ini Maryam. Ini kalam Maryam ya, kalam apa nama, isteri Imran, yang Allah Ta'ala hikayat dan cerita kepada Nabi kita. Dan sesungguhnya aku namakan anak perempuanku ini Maryam. Apa makna Maryam? Dan makna, yakni makna Maryam itu khadam Tuhan. Dan makna Maryam tu khadam Tuhan, ya, orang yang berkhidmat kepada Tuhan. Ya, itu makna Maryam. Maryam ni makna orang yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Maryam tu baiklah kerana makna dia elok. Baik, satu, kalau kita nak bubuh nama dia, kita bubuh nama ni ingat samalah. Bubuh nama yang mempunyai makna yang baik-baik. Kita tengok orang Cina kan, kalau kita tanya makna ni kan, semua dia bubuh elok. Semua dia bubuh nama untung-untung semua. Dia kira untung ya. Kan? Kita ni buah makna ikut dan ni kita. Kan? Buah nama ikut dan. Buah campur nama jangan tuan. Saya itulah kadang-kadang bila mai suruh buat tahnik apa kan, saya jadi macam orang tua tanya 3 kali. Pasal nama tu payah nak sebut. Nak tulis dalam Arab jadi payah. Kan? Nama apa tu? Dia abang dah tadi. Ustaz ni muda lagi tapi macam orang tua, orang nyanyuk. Bukan masalah nyanyuk dah. Masalah kita nak susah dah. Kita nak tulis nama, kita nak faham nak apa nama tu payah. Nama berengkir-rengkir. Kan? Jadi elok bubuh nama yang mempunyai makna ni. Kita jangan macam mana? Esok anak dia marah kat kita, ayah buh ni nama aku, ayah aku ni buh nama nak isi borang payah. Orang isi borang cepat, kita isi borang lambat, sampai terkeluar pada kotak isi borang. Jangan buh nama panjang-panjang, tak payah nah, tak payah buh nama panjang-panjang. Buh nama pendek sudah. Kadang-kadang nama berengkir ni bila pergi luar negeri nak isi borang masalah dengan immigration. Ya, dia ingat sebab orang putih dia ada 3 nama. Orang bangsa lain pun dia ada 3 nama. Nama betui, nama tengah, nama keluarga. Nama awal tu nama keluarga, tengah tu nama kita, ujung tu nama pak kita. Kita buat 3 angka, dia akan faham tu. Kan? Apa dia kan? Nama model lah ni. Apa dia? Saya tak boleh nak ni, tak boleh nak cover nama model tu. Ada nama cucu pun tak, nama cucu. Kan? Nama cucu. Allahu akbar. Apa nama ni? Contohlah kita bubuh lah, contoh dia bubuh apa? Apa nama ni? 3 nama tu Allah nak tak ingat lah. Contoh kita kata dia bubuh nama contoh saya buat Daniel Arisa, contoh kan, 3 kan, panjang nama ni. Jadi bila kita isi borang immigration di luar negeri kan, Daniel Arisa, contohlah 3 nama dia buat. Jadi Daniel itu nama keluarga, Daniel itu nama dia betul, Arisa tu nama pak dia, contoh. Kan, jadi payah lah. Bila isi terlalu banyak tu, jadi orang putih, orang luar lah, mereka pening. Mereka pening. Kita ada 2 ya, nama dengan nama pak. Habis nama dengan nama pak. Mereka dia ada nama keluarga. Nama keluarga. Tapi patut buat dah zaman kita lah ni. Sebab banyak pendatang asing masuk,
kita kena wujudkan nama keluarga dah, supaya tetap keturunan kita ni keturunan mana? Keturunan ni tak apa-apa lah. Tok nenek kita halah kita tahu. Tok nenek kita nama Yakub boleh. Ni keluarga Yakub. Nama apa? Hashim, keluarga Hashim. Tulis Hashim datang depan. Jadi rekod dalam jabatan pendaftaran negara boleh tahu ini nama keluarga. Ya. Tak cukup dengan surat beranak, tak boleh ya. Dia kena ada nama keluarga. Kalau kawan tu mai dakwa kata mai, kalau mai peluang, kalau pemalsuan IC apa semua, kita cek balik umbi dia hang keluarga mana, tak ada. Mana yang ni kita boleh cek dia ni sama dia palsu ataupun dia bayang di dalam ke, dia bawa keluar. Macam kes yang berlaku kan. Kadang surat beranak boleh bawa keluar, dia boleh buat. Tapi nama keluarga siapa tak boleh tipu kan. Sebab dia kata saya keluarga Hashim, betul ya keluarga Hashim, kita pergi cek, pergi cari tahu mana keluarga Hashim duduk di Matan Basiak, pergi cek keluarga Hashim ni duduk Matan Basiak ni, betul ke dia ni keluarga apa? Dah bukan dia dakwa dalam senarai kami, tak ada senarai apa nama rekod keluarga. Katalah satu surat kita panggil surat keluarga kan, selain surat beranak. Contoh kan, negara luar ada, contoh Thailand dia panggil surat dapur. Orang tani panggil surat dapur. Surat dapur tu dalam tu ditulis nama keturunan kita. Penting bagi negeri petani tu penting. Sebab nanti kalau kata petani ni dia nak tuntut kemerdekaan, dia ada senarai dapur dia dah. Kami memang penduduk asal, bukan orang luar. Kalau Siam yang masuk tu imigrasi dia panggil, daripada luar kan, kerana nak jadikan petani itu sebahagian daripada wilayah supaya tak bergolak dah. Dia pun tak boleh keluar senarai dapur tu yang asal petani, dia pun main pada wilayah lain. Semua politik kan ya? Penting benda tu, penting. Kalau kerajaan boleh buat bagus kan. Kita buh tekat nama keluarga tu senang orang masuk nak buat pemalsuan. Ada cadangan suruh buat macam tu tuan. Ada jangan suruh buat macam tu. Itu ada nama keluarga tak? Ada tak? Senarai keluarga ada tak? Ada sebagian buat tak? Saya ada, insyaAllah ada. Sampai 5-6 keturunan tu ada lah. Sebab kita tulis, kita boleh cari. Ada dah sebagian orang Melayu kita dia buat macam tu, dia susun apa nama keluarga. Elok tuan-tuan buat lah. Kena buat, sepatutnya kena buat. Bangsa-bangsa besar dalam dunia ni dia pun ada. Arab, Cina, tanya Cina tu, kawan-kawan dari Cina dia boleh habaq keluarga dia mana. Satu Malaysia ni ada keluarga Tong satu Malaysia. Entah mana dia boleh habaq tempat dia, anak cucu cicit dia, sepupu 2, 3, 4 pupu dia kan. Sabah, Sarawak, Singapura, Filipina semua ada kan. India sama juga ya. Kita ni kurang ambil berat tu. Sebab ambil berat benda ni penting penting sekira imigrasi lah daripada negara lain. Jadi itu masalah kita no? Imigrasi tu bukan masalah ni tak tuan-tuan, bukan masalah apa nama resis dah. Kalau kita paling tak resis dalam dunia sebab kita tak ada apa nama senarai keturunan. Paling tak resis dalam dunia kita. Orang ada senarai keturunan tu dia resis, dia tengok dia, betul tak kan. Kita paling tak resis dalam dunia. Okey nah. Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Dan bahawa aku pinta, ni kata ibu bagi isteri bagi Imran, ni kata apa? Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Dan bahawa aku pinta berlindung akan dia, akan Allah daripada engkau. Aku pinta berlindung akan dia, akan ini anak ini daripada engkau, dan anak cucunya daripada syaitan yang kena kutuk. Yang kedua dia berdoa doa kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan daripada Allah, dan juga zuriat keturunan anak yang lahir ni daripada syaitan yang dilaknat ya. Pada hadis tersebut, pada hadis Nabi SAW dalam satu hadis dia kata apa? Tiada daripada kanak-kanak yang diperanak melainkan tikam akan dia oleh syaitan dengan anak jarinya pada ketika diperanak. Bila ditikam maka teriak ia anak itu, melainkan Maryam dan anaknya iaitu Nabi Isa alaihissalam. Riwayat akan dia akan ini hadis Syaikhan, iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Baik, dia kata dalam satu hadis ya, nak menjelaskan tentang doa
ibu bagi Imran, isteri bagi Imran ini, ibu bagi Siti Maryam, ya, yang dia berdoa supaya anak dia dan juga zuriat keturunan anak dia ni dijauhi daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Tidak ada daripada kanak-kanak yang dilahirkan melainkan ditikam oleh syaitan dengan anak jarinya ketika dia lahir tu. Maka mana disentuh nah, syaitan akan sentuh kejahatan terhadap anak tersebut. Bila waktu lahir tu budak teriak kerana disentuh oleh syaitan, ya. Maka anak tu teriak kecuali 2 orang je dalam dunia ni. Yang pertama Siti Maryam, yang kedua anak dia. Nabi beritahu, yang pertama Siti Maryam sebab itu doa daripada ibu dia. Sebab tu doa seorang ibu ni, ya, doa seorang ibu ni penting bagi seorang anak, ya. Tengok ibu doa apa dah. Ibu ingin apa? Kalau nak jadi apa nama, penyanyi antarabangsa, dia keluar esok jadi penyanyi antarabangsa. Kan? Nak jadi pelakon terkenal, pelakon lah, ikut suka anak apa, anak lah. Doa yang baik-baik nah. Yang pertama kita doa supaya apa nama, anak kita tu tidak digoda oleh syaitan. Walaupun kita tak boleh dapat macam ni, ini khususiat dan keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Siti Maryam dan anak dia Nabi Isa AS. Tetapi kita doa kepada anak kita yang lahir tu supaya tidak disentuh dan tidak digoda oleh syaitan di masa akan datang. Mohon begitulah pada Allah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Yang bermaksud maka menerima akan dia oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Yang ni Allah Ta'ala terima doa ibu bagi Siti Maryam ini, isteri Imran, dengan diterima doa dia tu dengan cara yang baik, ya? Dengan penerimaan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala terima doa ibu bagi Maryam ini, isteri Imran. Allah Ta'ala terima daripada ibu dia dengan penerimaan yang sangat baik daripada Allah. Allah Ta'ala mustajab sangat doa dia, dan menumbuh akan dia, yang ni membesar akan dia, akan anak itu Siti Maryam akan sebagai tumbuh yang elok. Kemudian Allah Ta'ala kata, yang pertama Allah Ta'ala terima Maryam itu daripada ibu dia dengan penerimaan yang baik, dan Allah Ta'ala redanya bahawa Maryam ini akan menjadi seorang perempuan yang semata-mata menghabiskan sisa umurnya untuk beribadat kepada Allah dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis sekadar mampu dia, ya, kadar keperluan dia, nah. Baik, kemudian Allah Ta'ala besarkan dia, wa ambataha nabatan hasana. Allah Ta'ala besarkan dia, ya, dengan tumbesaran yang baik. Dia kata mufassir dalam tafsiran ini, dia kata apa? Ia tumbuh pada sehari seperti kanak-kanak tumbuh setahun. Tumbuh ni bahasa ada kitab ni lah, maknanya membesar, ya. Siti Maryam ni dia membesar sehari itu seperti kanak-kanak lain membesar setahun. Mana cepat dia besar sehari itu. Kalau kanak-kanak lain memerlu masa setahun untuk membesarkan dari segala perkara lah. Sebab tu dia bercakap awal di awal umur dia, Siti Maryam ni pada umur yang kanak-kanak belum boleh bercakap, dia boleh bercakap dah. Budak-budak kadang-kadang paling cepat boleh bercakap umur berapa tahun? 3 tahun kan. Bercakap fasih ni ada umur 3 tahun dah kan. Budak cerdik tu kan. Muak setahun tu payah lah.
Adat kata kan, umur 2 tahun apa. Baik. Jadi dia membesar seperti seorang kanak-kanak membesar. Dia membesar sehari seperti kanak-kanak biasa membesar mengambil masa setahun. Dia ambil masa setahun membesar, dia membesar dia cepat. Benda tu tidak menjadi apa nama, ini dia panggil adat, ya. Kalau kita kata pelik dak. Itu orang panggil karak ni lah, kemuliaan yang Allah Taala bagi kepada dia. Kadang kita tengok dalam dunia ni, dan tahu kan ada jenis satu sindrom, satu penyakit yang mana budak-budak ni dia ada yang lambat tumbesaran dia berbanding dengan kanak-kanak biasa. Ada kan? Benda tu orang panggil apa? Kita kata menyalahi adat lah. Menyalahi adat tu. Menyalahi adat. Kerana kebiasaan ramai-ramai ni beranak, kalau dia membesar dia akan sampai satu umur ni dia macam ni. Lepas umur ni pula begini. Lepas umur ni dia boleh mula berjalan dah. Merangkak, lepas merangkak berjalan. Kemudian boleh bercakap begini ya, sampai umur macam tu. Ada kanak-kanak yang lambat sungguh. Cakap dia lambat, umur 8 tahun tak boleh cakap lagi. Membesar pun lambat. Ada orang tumbesaran dia lambat sehingga dia jadi kemetot. Kemetot dia tak boleh jadi besar. Tahu kemetot mana? Tahu ah. Jadi kecil lah dan merendah. Dia tumbesaran dia katalah manusia normal setahun, kata tumbesaran dia tu sampai umur 21, katalah tumbesaran dia kita ambil katalah 2 cm contohnya saya tak pasti lah, 2 ataupun 3 cm. Tumbesaran dia tu dalam masa, kalau kata setahun 3 cm manusia biasa, dia dalam ambil masa mungkin 5 tahun baru 1 cm contoh. Jadi lambat dah kan. Ada manusia yang dia jadi cepat. Ada berlaku penyakit ya, pada manusia tu dia cepat membesar. Dia cepat apa nama tua. Sel dia cepat tua. Ada budak kan, dia umur apa 5 tahun. Pasal apa nampak macam umur 40 tahun dah, dia ada penyakit. Sepatutnya dia membesar dia tu apa nama, dia ikut ni lah adat biasa, tapi tak, dia terlalu laju umur dia. Pelik ada? Tak pelik. Dalam dunia ni ada. Sebab tu tuan-tuan jangan heran bila kata Siti Maryam ni dia, sehari dia membesar seperti seorang kanak-kanak biasa membesar selama setahun. Dari semua sudut lah, dia dah besar sehari. Tak pelik ya. Dan dibawa datang dengan dia oleh ibunya kepada segala ahbar. Ini cerita panjang ni. Dibawa datang oleh ibu dia lepas dia lahir. Dibawa datang dengan dia oleh ibunya kepada segala ahbar, iaitu ulama anak cucu Harun, ulama anak cucu Nabi Harun alaihi salam. Baik. Pasal apa dia bawa Abi? Mereka itu yang pegawai memerintah Baitul Maqdis. Ingatlah, kan dia bernazar anak yang lahir ni dia nak jadikan sebagai orang yang berkhidmat pada Baitul Maqdis, tapi lahir anak perempuan. Jadi dia jadikan anak dia ni, Siti Maryam ni, sebagai seorang yang mengisi kehidupan dia dengan ibadat sahaja, dan juga dia berkhidmatlah juga untuk Baitul Maqdis bagaimana apa yang diinginkan, tapi tak macam seorang lelaki lah. Okey dah. Maka dia bawa lah apa nama, ibu dia ni bawa Siti Maryam kepada pendeta Bani Israel, di kalangan ulama Bani Israel yang merupakan anak cucu Nabi Harun alaihi salam. Ya. Anak cucu Nabi Harun alaihi salam. Jauh kan? Dah tu kita dah bagi tahu lebih kurang 1800 tahun. Jauh masa dia. Kan? Anak cucu mereka ni, anak cucu Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun tu saudara Nabi Musa alaihi salam. Baik, katanya ambil oleh kamu ini nazirah. Dia kata kepada pegawai-pegawai yang memerintah Baitul Maqdis tu, ulama-ulama ni, dia kata ambillah anak ni anak yang telah dinazarkan. Nazirah yang ni anak yang telah dinazarkan. Anak yang telah aku nazar ni, aku nak jadikan dia sebagai muharrarah. Dia
bebaskan diri dia daripada cengkaman dunia untuk beribadat kepada Allah dan berkhidmat pada Baitul Maqdis. Ambil anak ni. Maka berebut-rebut padanya ahbar, kerana anak imam mereka itu. Ni bila kita nak serah anak ni, pakat berebut semua. Ulama-ulama ni pasal apa? Dia beritahu kerana ini anak kepada pemimpin mereka, Imran tu. Imran tu pemimpin mereka, imam, bukan tu imam sembahyang dah, pemimpin mereka lah imam tu. Baik, kemudian ni baru mai cerita Nabi Zakaria. Barulah mai cerita Nabi Zakaria. Dalam ayat ini dicerita sama Nabi Zakaria kan. Maka kata Zakaria ni sama seorang nabi dan rasul, yang diutuskan kepada Bani Israel semasa dengan ibu Nabi Siti Maryam ni. Nabi Zakaria ni dia kata, aku terlebih mustahak dengannya. Nabi Zakaria ni salah seorang pegawai yang memerintah Baitul Maqdis. Nabi Zakaria kata, aku lebih berhak untuk menjaga anak ni. Pasal apa? Kerana khalahnya, kerana aku ni khalah dia. Apa dia khalahnya? Apa dia khalah? Saudara ibu pada aku. Kata Nabi Zakaria dalam ramai-ramai pakat dia berebut, dia kata, aku lebih berhak untuk menjaga anak ni. Kerana apa? Kerana dia kata khalahnya saudara ibu pada aku. Khalah ni, khalah itu dipanggil ibu saudara sebelah ibu. Dalam bahasa Arab ni dia ada bezanya. Kalau mak pelakan kita sebut ni mak pelakan saya, kan? Ni siapa dia ni? Ni mak pelakan saya. Mak pelakan belah mana? Kan, gitu kan? Belah pak ke belah mak? Ni mak pelakan belah pak. Kan? Betul tak? Apa makna mak menakan? Kata, apa maksud mak menakan tu? Saudara kepada adik perempuan ataupun kakak perempuan kepada bapa kita, kan? Ataupun adik perempuan atau kakak perempuan kepada ibu kita. Faham kan? Kata mak saudara ni, mak menakan. Okey nah? Bila kita abang ni mak belakang saya, jadi apa nama, bila sebut mak belakang ni, orang akan tanya balik, mak belakang belah mana? Betul tak? Selalu kita akan tanya tu kan. Pasal kita tak ada istilah khusus. Orang Arab dia ada istilah khusus. Mak belakang belah pak dengan mak belakang belah mak ni nama lain-lain. Apa nama, gelaran dia lain-lain. Gelaran dia lain-lain, nama khusus dia. Kalau mak penakan belah pak dipanggil ammah, ammatun, ammah. Kalau mak penakan sebelah mak kita dipanggil khalah. Ni dipanggil khalah. Ini dia kata kerana apa? Pasal budak ni aku lebih berhak jaga, kerana isteri Nabi Zakaria saudara seibu sebapa dengan isteri Nabi Zakaria tu saudara kepada ibu bagi Maryam. Isteri Nabi Zakaria tu dua beradik dengan mak Siti Maryam. Macam tu. Ya, dua beradik dengan mak Siti Maryam. Ibu Siti Maryam tadi nama apa? Hannah bin Faqud, ya. Hannah bin Faqud. Kemudian Nabi Zakaria ni berkahwin dengan, dia tak sebutlah kak ke adik, dia sebut berkahwin dengan saudara perempuan bagi apa nama, saudara perempuan bagi inilah, saudara perempuan bagi ibu Maryam tu, ya, saudara perempuan bagi ibu Maryam, adik beradik ibu Maryam tu yang bernama Hannah, ya, yang bernama Hannah. Baik. Jadi makna dia hubungan isteri Nabi Zakaria dengan Siti Maryam, apa hubungan dia? Anak penakan lah, kan?
Saya tak kata dengan Zakaria. Apa nama? Isteri Nabi Zakaria dengan Siti Maryam. Jadi apa hubungan dia? Jadi anak penakan dengan mak penakan. Isteri Nabi Zakaria tu mak penakan kepada Siti Maryam. Mak penakan kepada Maryam sendiri, nah. Jadi Siti Maryam tu anak penakan isteri dia. Anak penakan kepada Zakaria juga. Kan? Anak makan sadik kita panggil. Jadi sebab tu Nabi Zakaria kata, aku lebih berhak untuk menjaga anak perempuan ini, Maryam ini, kerana dia anak penakan aku. Dia anak penakan isteri aku. Dia kerana khalahnya. Khalah tu ibu, saudara ibu pada aku, dia kata. Saudara ibu kepada aku. Baik, sebab tu dia minta begitu, nah. Maka kata mereka itu, tiada hingga kita undi. Tiada sehingga kita undi, nah. Dia kata tiada kamu berhak untuk menjaga dia. Dia pakai nak mabuk semua ni. Dia kata kepada Nabi Zakaria, sehinggalah kita undi, nah. Kita undi, kita buat undian. Lepas buat undian nanti siapa naik undian dia lah berhak jaga. Nanti ayat akan seterusnya dia akan sambung. Baik, kita berhenti di sini lah. Kita berhenti pada cerita ni, sebab cerita ni akan disambung dengan ayat yang seterusnya pada firman Allah Ta'ala, wa kaffalaha Zakaria, ya, ila akhiril ayat. Baik, jadi cukup sekadar itu dulu, ya. InsyaAllah kita akan sambung kisah ini pada kuliah kita yang seterusnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit, Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kata musannif rahimahullahu taala, muka surat 66, kitab Hidayatus Salikin. Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauh akan segala manusia itu, seperti engkau jikalau bersunyi sendirimu nescaya kuasa mendirikan agama pada berbuat ibadah. Baik, jadi kata pengarang kitab, dia kata kalau kita mampu untuk mendirikan agama kita dalam diri kita tu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bergaul dengan manusia, kalau kita mampu lah, maka tak apa kita duduk bersama dengan manusia ramai-ramai ni. Tetapi kalau kita tak mampu, kalau kita duduk dengan manusia ramai-ramai, kita nak buat ibadat tak boleh. Ya, sebab itu dalam Minhajul Abidin, dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali dia beritahu 4 perkara yang menjadi penghalang bagi seseorang itu beribadah kepada Allah. Dalam aqabatul awaiq, kan? Yang pertama apa dia? Yang pertama hawa dunia, ya. 4 benda ni. Dunia, kemudian hawa nafsu kita, syaitan dan manusia. Dunia, ya, boleh menjadi penghalang bagi kita beribadah kepada Allah. Kita ligat dunia bayar, kan? Nak dapat. Yang kedua, apa nama? Hawa nafsu. Kalau kita tak boleh mengawal nafsu kita, maka kita gagal nak ibadah kepada Allah. Yang ketiga, syaitan. Kalau syaitan berjaya menghasut kita, ibadah kita habis.
Yang keempat, manusia. Kalau manusia ni boleh main peranan mengganggu kita beribadah pada Allah, kan? Kita nak mengisi ruang masa kita untuk beribadah pada Allah susah. Manusia ni dengan gaya kita nak baca Quran, tak pergi kawan telefon, jom keluar kedai kopi ni ada cerita baru ni. Baru nak baca Quran ni duk azam dah, kawan telefon pula, malam ni lama tak jumpa hang, dah 2-3 malam, jom kita pergi Zubaidah lah, kena tarik ni Paisha, ada apa ni, ada cerita ni. Kita baru duk buka Quran nak baca, tutup balik. Keluar pergi contoh Zubaidah tu, contoh lah, bukan iklan apa tak, contoh saja. Keluar pergi restoran lah mana-mana, kan, ataupun kedai kopi ke apa, nak sembang, bukan tak boleh, tapi masalahnya bila pergi situ tokil Zubaidah apa, kita aku rugi hari ni, dah lah apa nama, dah lah PKP kan, lepas tu duduk kat sejam, orang ramai dah masuk, dah tunggu 2-3 hari, lepas tu dia letak lah, kan, dia buh siap-siap dah, pelanggan hanya dibenarkan makan 10 minit. Kita PP tak boleh duduk tadi, kan, minta dekat apa puak restoran tu, keluar meja ni, pergi luar ni tak, kami nak sembang di luar, minta di luar pula, tak apa, kami bayar cas RM5 pasal nak sembang. Sembang punya pasal cukup ke 12 tokil dah tutup, dah tutup, kita mau tutup mau tutup dah, tutup sasa 5 minit. Okay, dia kata pening kepala dengan puak ni kan, tak mau ikut. Dia buat 2-3 hari lagi, dia telefon ni, dia telefon polis, romeh saman. Kan, tu dia kita. Ada orang yang biasa PKP tu kan, dia masuk hospital bukan pasal kena COVID, masuk hospital pasal apa? Ni pasal apa masuk ayak ni? Makan tak lalu. Pasal apa? Pakcik makan tak lalu. Dia kata pakcik tak boleh keluar kedai kopi dah dekat 2 minggu lah. Pakcik tak boleh keluar kedai kopi 2 minggu dah. Jadi apa nama, macam orang ketagih dadah, kan, daging dadah tak apa lah, macam orang ketagih dadah tak boleh keluar kedai kopi, kan, masuk hospital buah ayak. Jadi maknanya di situlah orang kata apa, kebergantungan kita dengan manusia. Kita ni lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebanyakan ruang masa yang Allah Taala bagi pada kita. Maka sebab itu dia kata, kalau kita tak mampu nak buat macam tu, dalam keadaan campur lagi kawan imai, kawan kacau kita ni lah, memang itu ujian lah. Maka hendaklah kita menjauhkan diri pada manusia, ya, untuk apa nama, umur kita yang berbaki ni. Sudah-sudahlah waktu muda kita, kedai kopi dah 40 tahun dah, kan, ni ada waktu orang panggil apa, sikit waktu kecederaan untuk kita buat ibadat pada Allah. Sudah-sudah lah, pun tak boleh buat apa pun, bukan ada guna apa pun, kan. Jadi kita jauhkan diri pada manusia ni bukan kerana kita tak mau ni dah. Ni jangan sembang dengan puak dunia, anti sosial apa, tak mau. Itu puak tu tak uang. Tak mau sembang dengan puak tu, dia sembang puak ni tak selesai. Geng dunia ni tak selesai kalau sembang lah. Ni kita nak selamat akhirat kita. Lagi anti sosial lah, apa macam-macam tak mau itu, dia ada ni. Ada manusia yang tak ada masalah, dia duduk dengan masyarakat, dia boleh tarik masyarakat untuk apa nama, beribadah kepada Allah, tarik masyarakat dakwah kepada mereka, tak apa lah tu, kan. Tapi biasanya kurang lah. Biasanya masyarakat akan mempengaruhi dia, biasanya macam tu, sebab tu dijauhkan diri. Seperti jikalau engkau bersunyi sendirimu, nescaya kuasa mendirikan agama pada berbuat ibadat. Kalau kita duduk tak ada campur gue dengan siapa, ya, kita boleh guna masa kita, ya, waktu kita yang lapang ni untuk kita beribadah kepada Allah. Aktiviti kita buat tu tanpa diganggu oleh siapa, ya. Maka itu lebih baik bagi kita, kita menjauhkan diri, atau kita panggil beruzlah, ya, beruzlah, mengasingkan diri pada manusia.
Maka jikalau tiada kuasa akan demikian itu juga. Dia kata kita ni buat ibadat asin daripada manusia, tak boleh juga nak buat ibadat ya. Kacau semua ya. Tak boleh buat ibadat. Dia kata nak buat macam mana? Maka hendaklah engkau tidur, dia kata. Hendaklah engkau tidur, iaitu terlebih baik daripada duduk berkhabar-khabar. Nampak lah dia kata apa? Yang tiada memberi manfaat akan agamamu atau memikirkan akan yang demikian itu ya. Dia banding, bukan dia suruh kita tidur. Dia banding. Kalau katalah kita tak boleh nak buat begitu, kita nak bersunyi diri daripada ibadat, tak boleh. Nak bersunyi diri pun tak boleh ya, untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Dia kerja nak pergi bersembang juga, cerita hai orang ni kan, tak boleh juga. Dia kata tidur tu lebih baik. Dia tidur ni kita tak ada dosa apa dah, malaikat tak tulis tidur sampai waktu sembahyang bangkit, lepas tu tidur pula tu bangkit. Dah ni nak cerita nanti tu tak habis nak cerita. Kata nak banding di antara kalau kita pergi sembang dengan tidur. Pasal apa dia kata macam tu? Kerana malaikat tak tulis apa dah, kita selamat banyak lah ya. Daripada kita jaga duk sembang, setiap perkataan yang kita ucapkan akan ditulis oleh malaikat, sama ada perkataan itu jadi dosa ataupun tak jadi dosa. Kalau tak jadi dosa, dia akan membanyakkan suratan amalan kita dan hisab kita di hari akhirat. Nampak? Sebab tu dia kata begitu. Sebab tu dia banding. Pasal apa? Tidur tu lebih baik. Bukan dia suruh tidur tak, lebih baik daripada kita duduk berkhabar-khabar, cerita benda yang tak memberi manfaat pada agama kita, ataupun memfikirkan akan yang demikian itu, akan benda yang beri manfaat pada agama. Tak ada fikir pun dah, bercerita benda ya. Kalau kita duduk cerita benda yang tak bagi manfaat, cerita hai orang, tak ada manfaat untuk agama ya. Kalau kita hadir majlis ilmu, tak apalah, itu manfaat untuk agama. Tidur tu lebih baik, kerana nak selamat kita daripada dosa dan nak selamat daripada perkataan yang sia-sia, yang memberatkan suratan amalan, membanyakkan suratan amalan kita ya, yang akan menyebabkan kita dihisap lama di hari akhirat. Setiap perkataan walaupun tak jadi dosa akan dihisap, ditimbang, dihisap, dihitung. Yang ni okey, ni perkataan ni tak ada apa, lara, sia-sia, tolak, tak jadi dosa. Itu makna dia lah, itu maksud dia. Dia kata tidur tu lebih baik daripada kita bercerita menghabiskan masa yang akan menyebabkan dosa ataupun sia-sia pada perkataan kita tu. Pasal apa? Ini hadis Nabi. Kerana sabda Nabi SAW, min husli islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Artinya setengah daripada sebaik-baik Islam itu, setengah daripada sebaik-baik Islam manusia itu meninggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat akan agamanya. Ini sebahagian, ini antara beberapa hadis yang menjadi tonggak bagi agama, kata setengah ulama. Kata ulama, ini antara hadis besar bagi tonggak agama. Antara dia apa? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara sebaik-baik Islam seseorang itu, maknanya kalau kita nak tahu baiknya Islam kita, eloknya agama Islam pada diri kita, kita meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat pada agama kita. Kita jangan beritahu hai orang ya, jaga tepi kain orang kan, dan sebagainya. Ini benda yang payah no? Payah sungguh. Sebenarnya ini antara beberapa hadis, tak silap 5 hadis tak silap saya lah, yang menjadi dipanggil apa, tiang dan juga tonggak besar bagi agama yang ada pada seseorang. Kalau kita pegang pada salah satu pada hadis tersebut, kesemua hadis tersebut, maka baik kita menuju pada kejayaan. Antaranya innamal a'malu binniyat ya. Satu-satu yang saya ingat hadis tu, itu antara hadis besar pada agama Islam kita. Yang kedua hadis ni, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebab itu hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab hadis 40. Ada besarnya hadis ni, besar sungguh-sungguh tuan. Kalau kita tengok huraian para ulama tak cukup lah. Ini dia ambil secara ringkas saja.
hadis ini dia punya aspek dia merangkumi luas dalam kehidupan kita, ya. Dengan hadis ni saja boleh menyelesaikan masalah manusia, ya. Dengan hadis ni selamat seorang tu daripada dibunuh, ya. Kadang-kadang kita ambil hai orang, ya, kita ambil tahu sangat orang sampai orang tak suka dia, akan menyebab permusuhan yang akhirnya mungkin bawa pembunuhan, ataupun sekurang-kurangnya berlaku hasad dengki dan sebagainya. Kalau kita tak ambil tahu hai dia, bukan tak ambil tahu ni tak, hal-hal yang tidak penting bagi kita untuk agama, ya, untuk agama nah. Baik. Bukan makna hang nak buat maksiat punya pasal itu tak boleh, itu cerita lain pula, ya. Okey nah. Wallahu a'lam. Kemudian dia kata faslun fi adabil isti'dadi li sa'iris salawati. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mensediakan bagi segala sembahyang. Ini baru masuk nah. Apa nama, adab-adab persediaan bagi orang nak melaksanakan ibadah bagi setiap satu ibadah sembahyang, bermula daripada subuh sampai zuhur sampai ke malamnya nah. Habis insya-Allah. Jadi kita berhenti di sini dulu, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah seterusnya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ada satu apa nama, tuan-tuan yang berhajat untuk membeli ada beli apa nama tu, ada murtabak mereka jual roti canai dengan mini murtabak. Ada muslimat kita jual, jualan siapa-siapa yang berminat boleh nampak ada tak di mana dengan ada Puan Naila siapa-siapa yang berminat boleh jumpa Puan Naila untuk beli. Kita dah jual apa, roti canai mini murtabak jadi jualan ini khusus untuk tabung mahat. Kalau untuk tabung mahat ni, tabung madrasah, keuntungannya ni masuk ke tabung ni. Siapa-siapa minat boleh berhubung dengan Puan Naila atau Cikgu Rosni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin.